rakaman berita malam ni, siapa kat rumah dapat tengoklah pukul 8 malam sebenarnya hari guru lah. Ustaz komen hari guru dan juga bagaimana sambutan guru dalam Islam. Lebih kurang 7 minit juga di berita Al-Hijrah pukul 8. Tapi jangan tonton balik pula. Tak apa, nanti Ustaz ada yang rakaman tu Ustaz bagi dekat dia. Dia penerbit dia akan bagilah. Boleh kan? Tapi orang kata terkejut lah. Sekarang dia keluar kat TV pukul 8. Dia tak kat sini kan? Baik, itu rakamannya. Baik. Belum lagi lah akhir kita mula. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi fil khashila fihi wa tasytai wa sayfa li'abdu rabb hadzal bait. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atana hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal. Yusabina wa ta'ala qailin ya hayyu qayyum ya rabbi Musa wa Harun wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Muhammad alaihi salam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, Jawatan Kuasa, si usaha, khususnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tetamu-tamu Allah di Surau Desa Cempaka Nilai Negeri Sembilan Darul Khusus. So juga penonton-penonton Facebook Surau Desa Cempaka. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini bertemu lagi kita dalam satu siri kuliah maghrib eksklusif dibawakan khas daripada rancangan TV Al-Hijrah, rancangan Ustaz Pilot musim ketiga edisi Pintu Syurga. Dan malam ini kita akan kupas lagi daripada kitab At-Taqrib wa Tafhim min Hadis Syarif. Apakah dia amalan yang kecil-kecil, tetapi kalau kita buat impaknya besar. Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita ke syurga. Ustaz, saya dah umur 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kawan saya ada yang dah tak ada, jiran saya ada yang dah meninggal dunia, adik-beradik saya pun ada yang Allah telah jemput pulang ke ilahi. Ustaz, adakah amalan kecil-kecil Ustaz? Kalau saya buat Ustaz, pokoknya dia boleh menampung amalan saya masa umur saya 20, 30, 40 dulu saya cuai Ustaz. Pokoknya kalau Allah ambil nyawa saya, dia boleh memberatkan timbangan saya di padang mahsyar dalam kebaikan dan memasukkan saya ke syurga. Sebab saya pernah dengar dulu di sekolah rendah, ustazah cerita ada seorang pelacur, dia bagi hanya minum, lalu ketika mana dia meninggal dunia, Nabi kata, ghufira dzambihi dakhala jannah. Allah ampunkan dosa dia, Allah masukkan dia ke syurga. Ustaz, ada tak amalan kecil-kecil macam tu Ustaz? Saya nak buat lah. Jadi malam ni insya-Allah kita teruskan semangat kita. Walaupun dipanggil minggu ini dipanggil minggu pertama selepas ijazah ataupun cuti Aidilfitri, tetapi ada lagi yang masih dilamun cuti. Dan tadi perjalanan Ustaz daripada TV Al-Hijrah datang ke Surau Desa Cempaka ini, kedudukan jalan trafik sesak, highway sesak, jam, accident sebab orang balik kampung sempena cuti hari Wesak. Dan Ustaz terperangkap tetapi berjaya sampai tadi di sini lebih kurang 7 suku. Alhamdulillah. Baik. Sebab itulah minggu ni masih lagi orang balik kampung Aidilfitri, tetapi bagi kita yang ada, kita teruskan perjuangan. Baik, Alhamdulillah. Baik, malam ini Ustaz nak cerita tentang satu kisah simple, satu amalan pendek, ringkas, tetapi Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita ke syurga. Baik, amalan malam ini, apa dia doktor? Apa dia doktor? Tuan-tuan dan puan rahmat Allah, sedang menonton Facebook Surau Desa Cempaka. Amalan dia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu membaca surah Al-Ikhlas, yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Nampak simple, tetapi bahayanya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni dalam nada kebaikan kita buka malam ni sangat penting. Kadang-kadang kita pelik dalam keadaan sembahyang tarawih ataupun sembahyang apa pun berebut-rebut. Kadang-kadang imam baca surah juzuk 1 ke juzuk 2 ke juzuk 3 ke, surah ayat Quran panjang lebar dan sebagainya ke. Tetapi dahsyat di akhirnya lepas main tarawih, tutup witir rakaat terakhir mesti ada Qul huwallahu ahad. Ada sembahyang tarawih 20 rakaat, ada sembahyang tarawih 10 rakaat, ada sembahyang tarawih 8 rakaat. Tapi dahsyatnya
dalam 20 yang banyak tu pun, macam mana pun kadang-kadang diselar-sedikan dengan kul huwallahu ahad. Bila orang meninggal dunia, bila ada orang meninggal dunia, ada bacaan tahlil. Dan bila bacaan tahlil ni kita tengok, pelik bin ajaib, sampai satu part dia akan baca 3 kali, namanya kul huwallahu ahad. Macam mana pun tu imam akan baca kul huwallahu 3 kali. Tetapi kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sekali. Hebatnya kul huwallahu ahad. Baik. Bila pergi Mekah, pergi Madinah, bila kita pergi semayang kat Masjid Nabawi, kita pergi semayang kat Masjid Al-Haram, ataupun kita semayang kat masjid-masjid yang dikatakan kecil-kecil dekat Masjid Al-Haram kat Mekah tu pun, ataupun dekat Masjid Nabawi tu, kita pergi keluar ke, kita terkejut. Antaranya imam yang popular namanya Syekh As-Sudais. Macam mana hebat pun Syekh As-Sudais, tiba-tiba hadirin hadirat Allah, rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nampak tak? Jadi kita datang daripada Malaysia, pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nak dengar surah yang panjang. Tiba-tiba terkejut, seorang imam yang hebat, nama yang besar, tetapi bila rakaat kedua, biasanya qul huwallahu ahad. Baik, sebab itulah qul huwallahu ahad ni dahsyat. Apakah nikmat qul huwallahu ahad? Jadi hari ini kita nak bocorkan rahsia bagaimana seorang sahabat Nabi, dia dikatakan suka baca qul huwallahu ahad. Lalu Nabi kata, orang baca qul huwallahu ahad ni Allah sayang dia, Allah cinta dia. Nabi kata dia wajib masuk syurga. Jadi hari ini biarlah kita ambil dengan bahasa yang baik. Kadang-kadang dekat sini, dekat Malaysia ni, ada orang baca qul huwallahu ahad, tu imam baca qul huwallahu ahad, jemaah dah kata dah, loh, baca qul huwallahu ahad je. Nampak tak? Sebab itu kalau bakal menantu lelaki, dia datang rumah perempuan, nak berkenalan dengan bakal bapak mertua yang cerdik, dia kata, lepas makan ni kita sembahyang jemaah ya. Masa dah sembahyang jemaah tu, boleh tak ini imam? Dia nak tengok bakal menantu lelaki itu. Tetapi begitulah ceritanya, bakal menantu lelaki tak berani baca qul huwallahu ahad. Sebab baca qul huwallahu ahad tak kita tak imam kan? Orang Kedah kata, orang imam pui. Baik. Bila dia baca qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, takut bakal bapak betul kata apa? Lah, so ni dia dengar. Sebab itu kadang-kadang baca qul huwallahu ahad ni pun tok imam baca dengan kehebatan, ada jemaah yang fikir yang bukan-bukan. Dia ni rakaat kedua mesti qul huwallahu ahad. Sebab itulah kadang-kadang qul huwallahu ahad ni orang tak tahu apakah cerita kekuatan di sebaliknya. Baik, mari kita pergi pusingan pertama, benarkah ini amalan? Pusingan kedua, bagaimana Allah ampunkan dosa dia dan Allah beratkan timbangan dia pada mahsyar. Dan pusingan ketiga, bagaimana Allah masukkan dia ke syurga. 3 pusingan ini seperti biasa diambil daripada hadis-hadis sahih daripada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Imam Ahmad atau Ibnu Majah. Bagi membuktikan apa yang kita sebut ini benar-benar daripada Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan Allah Taala keampunan dosa dan dimasukkan ke syurga. Baik, kita pergi hadis yang pertama, pusingan yang pertama. Kita jaga masa sangat terbatas. Baik ya. Kita pergi pusingan pertama. Benarkah ini amalan? Hadis pertama ini Ustaz baca, hadis ini biasa kita dengar supaya tuan-tuan puan yakin betul. Dan kemudian barulah kita pergi hadis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam yang tuan-tuan jarang dengar supaya kita akan sayang qul huwallahu ahad. Boleh? Jadi kita mulakan. Sebab itu orang tua-tua, dia kalau sebelum tidur, kita pelik dia suka baca qul huwallahu ahad banyak kali. Sebab tu kalau datuk, atuk, nenek dah meninggal, kadang-kadang kita tegur dia, Tok baca apa? Qul huwallahu ahad. Tok baca apa? Qul huwallahu ahad. Bila kita tegur dia, rupanya dia dah baca 5, 6, 5 sampai 10, 100 kali. Tok buat apa qul huwallahu ahad ni? Atuk nak hadiahkan kepada arwah nenek kamu. Soalannya, apakah kekuatan qul huwallahu ahad? Sampaikan atuk boleh baca sampai 50 kali, 100 kali, sampai 100 atau 200 kali, semata-mata nak hadiahkan kepada arwah nenek tersayang. Jadi sebab itu mari kita tengok kenapa orang tua kalau sebelum tidur dia suruh kita baca qul huwallahu ahad. Kadang-kadang kita terkeliru, bukankah tidur kena baca ayat kursi? Bukankah tidur kena baca doa tidur? Bismillahirrahmanirrahim wa amr? Bukankah tidur kena baca 3 qul? Tetapi orang tua kata bacalah qul huwallahu ahad 10 kali. Jadi mari kita tengok apakah nikmat qul huwallahu ahad. Baik, pusingan pertama, hadis pertama daripada hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Hadis ini hadis hasan.
An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, daripada Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kita nak beritahu ini memang amalan. Qala Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ayajizu ahadukum an yaqra' fi lailatul sulusul Quran. Nabi kata apa? Boleh tak kamu, adakah salah seorang daripada kamu mampu membaca 1/3 Quran dalam satu malam? Nampak? Sebab itu Nabi kata, boleh tak kamu membaca Al-Quran dalam satu malam 1/3 Quran? Lalu Nabi kata apa? Man qara'a. Tetapi Nabi kata apa? Barang siapa yang telah membaca, fi'il madi past tense, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, faqad qara'a al-sulusul Quran fa usbabiyah. Qad isim ta'kid inna. Maka sesungguhnya, Nabi kata tu, maka sesungguhnya. Sebab itu dalam bahasa Arab kita panggil, kalau kuliah bahasa di universiti, fa usbabiyah, qad isim ta'kid kuat. Maka sesungguhnya, maknanya betul lah. Qara'a, dia telah membaca, past tense, iaitu fi'il madi. Sesungguhnya 1/3 Quran. Sebab itulah hadis ini hadis Tirmizi, hadis sahih, nyatalah Nabi suruh, maka inilah yang dikatakan amalan. Sebab itu memang ada orang suka baca qul huwallahu ahad. Baik, lalu Ustaz ambil hadis kedua. Kita nak buka majlis ilmu ni supaya tuan-tuan hadirin hadirat sedang menonton Facebook yang rahmat Allah nampak tentang kekuatan qul ahad. Lalu hadis kedua ni Ustaz ambil daripada hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i. Baik, kali ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi terkenal Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'. Lalu kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang lelaki, dia telah mendengar seorang lelaki yang lain membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yuraddiduha. Lelaki itu dengar sahabat lelaki yang lain baca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, berulang-ulang, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca lagi, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca lagi, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Takkan nak bagi ustaz baca banyak kali kan? Janganlah kan? Maknanya baca. Falamma asbaha jaa ila Nabi SAW. Bila mana masuknya waktu pagi subuh, sahabat lelaki tadi yang dengar sahabat satu lagi suka baca qul ahad berulang-ulang, dia pun bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa zakara zalika lahu. Lalu sahabat Nabi ini menceritakan kepada Nabi fa zalika lahu, apa yang berlaku, macam mana dia dengar. Dia kata ada seorang sahabat ni dia suka baca berulang-ulang qul ahad, dia baca qul ahad, dia baca ulang. Wa kana rajul yataqallaha. Baik, lalu laki-laki itu yang dia bertemu tu, maka dia pun berkata, Nabi pun jawab. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadihi. Ini satu pepatah, satu ungkapan yang biasalah kita dengar, sangat hebat dalam bahasa Arab lah. Wallazi nafsi biyadihi. Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya diri aku ini berada dalam kekuasaannya. Maknanya Nabi tak bagi tahu benda ni betul-betul, dan Nabi ini berada di dalam tangan Allah Ta'ala. Innaha la ta'dilu sulusul Quran. Sesungguhnya yang dia baca berulang-ulang itu, dia apabila diadili nanti, bila meninggal dunia, dia diadili la ta'dilu. Dia akan diadili, dihakimi ataupun ditulis, dia membaca 1/3 Quran. Sebab itulah hadis kedua ini menunjukkan bahawasanya memang ini amalan. Sebab itulah ada orang suka baca qul huwallahu ahad. Jadi sebab itu tak boleh buat main-main. Ini memang amalan. Baik. Lalu Ustaz pergi hadis yang ketiga. Hadirin hadirat Allah SWT, boleh? Memang benar. Bagaimana ada orang dia suka baca qul ahad. Pusingan kedua, hadis ketiga, macam mana dia boleh beratkan timbangan di padang mahsyar. Sebab itu ingat kata Ustaz, pengalaman Ustaz pergi ke negeri Kedah Darul Aman. Dan Ustaz ini bernama Syekh Zakaria di Kedah. Kalau dia berkhidmat dengan Jabatan Agama pun, dia tetap dipanggil Syekh. Jadi Syekh Zakaria, Syekh apa, Syekh. Dekat sana dia kalau jadi Ustaz dia, Jabatan Agama,
sama ada di pegawai agama ke, timbalan pegawai agama, penolong agama, dia dipanggil Syekh. Jadi di Kedah ni ada satu ustaz ni namanya Syekh Zakaria, umur dia dah 80 lebih. Dan badan dia masih kuat, rumah dia dekat Jalan Langgar, daripada Alostar tu di Jalan Langgar, dan dia kawan baik kepada Tan Sri Datuk Dr. Abdul Syukur Haji Husin, bekas pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan dan Naib Chancellor USIM, dan juga orang kuat dekan pengajian Islam di UKM dahulu. Dan dia juga kawan baik kepada Tan Sri Datuk Dr. Yusof Noor, bekas timbalan Naib Chancellor UKM juga, pengurusi Universiti Sains Islam Malaysia, bekas pengurusi Ferda, mantan menteri. Dan dia juga adalah kawan baik arwah Ayah Ustaz bersama Tan Sri Syukur, Tan Sri Yusof Noor. Mereka sama-sama dulu di Saudi dan di Mesir. Jadi ada antara sahabat arwah yang ni dah meninggal, termasuk ayah saya. Sebab itu bila saya pergi ke Kedah, saya ziarahlah kawan-kawan arwah. Sebab dalam hadis Nabi, bila suatu ayah kita meninggal, maka kita rapatlah dengan sahabat-sahabat dia. Jadi masa Ustaz ziarah sahabat arwah Ustaz ini, Syekh Zakaria, terkejut Ustaz, badan dia kuat, Masya Allah dengan umur yang macam tu. Lalu Ustaz pun tanya dia, Masya Allah, apa amalan pakcik? Kita panggil pakcik lah, pasal dia kawan arwah ayah. Apa amalan pakcik ataupun Syekh Zakaria ataupun Ustaz? Dia kata tak ada apa, Alhamdulillah. Cuma banyak baca Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Dan kemudian kita tanya dia, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Cuma dah tak sabar nak mati je. Kau tak sabar mati, Masya Allah, tak terkejut. Jadi orang kata orang Kedah ni kadang-kadang dia suka buat lawak. Jadi sebab itulah kita pun, Masya Allah, terkejut lah kan. Ayat itu kita pun terkejut. Lalu Pakcik Zakaria ni atau Syekh Zakaria ni beritahu Ustaz. Dia kata, Luqman, dia panggil Luqman lah. Pasal kita panggil anak. Luqman, anda kata pakcik dah tak ada nanti, mana Syekh Zakaria ni lah. Anda kata pakcik dah tak ada nanti, yang ingat, jangan lupa tau, hadiahkan kepada pakcik. Jika kita hadiahkan kepada pakcik, apa dia? Kalau kita, kalau meninggal dunia, hadiahkan kepada pakcik, jangan lupa hadiahkan selalu apa? Baca apa? Al-Fatihah kan, betul kan? Tetapi Syekh Zakaria tak sebut pun Al-Fatihah. Dia kata, nanti kalau pakcik dah tak ada, jangan lupa hadiahkan kepada pakcik banyak-banyak Qul huwallahu ahad. Nyatalah dia pengamal kepada bacaan Qul huwallahu ahad. Sebab itu, mari kita tengok macam mana Qul huwallahu ahad ini dia boleh memberatkan timbang kita di pada mahsyar. Apakah nikmat Qul huwallahu ahad? Baik, lalu pusingan kedua, masa tak ada, kita kena jaga. Lalu Ustaz ambil hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim. Bagaimana kalau kita suka baca Qul huwallahu ahad, yang Nabi kata tadi itu Qul huwallahu ahad tu baca, ada orang suka baca, sebab dia amalan. Sebab apa dia dikatakan 1/3 Quran? Mari kita tengok kekuatan Qul huwallahu ahad. Baik. Lalu hadis ini daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kata apa? Ayu'jizu ahadakum an yaqra' fil lailah sulusul Quran. Lalu Nabi sendiri bertanya kali ini, walaupun ayat dia sama tapi isi dia berbeza dengan dijawapan. Ayu'jizu ahadakum an yaqra' fil lailah sulusul Quran. Nabi kata, adakah seseorang pada kamu boleh atau mampu membaca setiap malam 1/3 Quran? Qalu, lalu jamak ni, plural. Qalu, lalu para sahabat Nabi yang dengar Nabi tanya, mereka pun jawab, wa kaifa yaqra' sulusul Quran? Wa kaifa yaqra' sulusul Quran? How? Macam mana boleh baca 1/3 Quran dalam satu malam? Bagaimana Rasulullah, mana ada orang boleh baca 1/3 Quran dalam satu malam? Qala Rasulullah SAW, lalu Nabi pun bersabda, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Nabi kata, barang siapa baca Qul huwallahu ahad sampai habis, ta'dilu sulusul Quran. Maka ta'dilu tu apa? Tengok Ustaz, ta'dilu, maka di akhirat nanti ta'dilu, dia diadili dengan membaca amalan 1/3 Quran. Itu ta'dilu. Nampak tak? Keadilan, adil, dihakimi, diadili. Ta'dilu adalah yu'adil ta'dil. Lalu sebab itu dia akan diadili dengan pahala atau bacaan 1/3 Quran. Sebab itu jangan main-main, tiap-tiap hari jangan tinggal baca Qul huwallahu ahad. Sebab itu ada orang cerdik, kalau macam mana pun dia semayang, rakaat pertama, dia bacalah surah apa pun,
Tetapi rakaat kedua dia nak menjamin, dia tetap akan baca Qul huwallahu ahad, supaya macam mana pun Qul huwallahu ahad itu sering dibaca. Tapi yang kita ni kadang-kadang takut, kita banyak Qul huwallahu ahad setiap waktu pun tak apalah. Pokoknya inilah nikmat Qul huwallahu ahad. Sebab itu dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab mazhab Imam Syafi'i ini banyak, kalau kita di Malaysia yang terkenal di kita di Negeri Sembilan, yang ditekankan oleh Sahibul Samahah Datuk Yusuf sebagai mufti Kerajaan Negeri Sembilan, iaitu kitab Fiqh Al-Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i. Dan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang lain pun banyak, Fiqhul Islami wa Adilatuhu dan banyak lagi. Adalah Fiqhul Sunnah, kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Um dan sebagainya. Maka disebut, ada pun dalam bab sembahyang yang dikatakan sunnah hayat abad, maka dikatakan rukun sembahyang itu 13, lepas habis kita baca Al-Fatihah tu, kita pun amin ikut imam. Sebab itu lepas Al-Fatihah tak disebut surah ini kena baca. Lalu disebut apa dia? Antara sunnah hayat itu, bacalah apa-apa surah daripada Al-Quran. Sebab itulah, nampak tak? Inilah nikmat dalam Islam. Maknanya apa dua surah pun hebat. Antaranya sebab itulah ada orang baca Qul huwallahu ahad selepas Al-Fatihah. Baik. Lalu hadis keempat, Ustaz, macam mana ya Al-Quran ni Ustaz? Dia punya hebat di timbangan di padang mahsyar. Di atas meja Ustaz ni tak ada Al-Quran, tapi anggaplah ya. Baik. Jadi antaranya Ustaz ambil satu kitab baik Ustaz ini, tak apa. Kita tengok ya. Baik, ini contoh buku. Baik. Lalu dalam hadis Nabi, kali ini Ustaz ambil sekali lagi daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla jazza al-Quran bisalafatin ajza. Lalu Nabi bersabda, tengok macam mana di padang mahsyar timbangan orang baca Qul huwallahu ahad ni, Masya Allah berat. Tengok tangan Ustaz, anggaplah ini Quran ya, anggaplah ini Al-Quran. Boleh anggap ya. Nabi Quran tak sampai pula kan Ustaz, bangun rakaman terputus pula. Baik, katalah ini Al-Quran ya, boleh ya. Baik, lalu Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah SWT boleh jazza, telah membahagikan, jazza macam kita qasama, telah membahagikan. Maka Allah SWT telah membahagikan Al-Quran bisalasati ajza, dengan 3 bahagian. Jadi kalau 3 bahagian ni macam mana? Andai kata ini Al-Quran, sudah pastilah 3 bahagian tu, 1 betul tebal ni betul 1, dan 2 betul 2, dan yang ini 3 lah kan, betul kan? 1 tebal, 2 tebal, 3 tebal, betul? Inilah 3 bahagian, betul? Kalau ikut tebal lah, lebih kurang itulah, 3 ikut tebal ya. Sedang menonton Facebook Surah Desa Cempaka, inilah 3 bahagian, 1 bawah, 2, 3. Inilah sepatutnya yang dikatakan 3 bahagian. Tetapi tidak berlaku macam mana yang Ustaz sebut ni, yang Ustaz tunjukkan ni. Lalu Nabi kata apa? Faja'ala fa'usababiyah. Nabi nak tunjuk lagi kekuatan sebab punya lagi. Faja'ala, maka Nabi kata, Allah SWT menjadikan yang kata 3 bahagian Al-Quran ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, juz'un min ajza'i Al-Quranul Karim. Tetapi Nabi kata, tak macam yang Ustaz tunjuk ni, bukan. Nabi kata, tetapi Nabi kata, Allah telah menjadikan Qul huwallahu ahad itu, adapun dia satu daripada 3 bahagian. Maknanya di padang mahsyar, tengok tak Ustaz, rupanya Quran itu Allah pecah kepada 3. Separuh ni satu bahagian, separuh lagi satu bahagian. Nampak tak? Satu bahagian, 2 bahagian. Maknanya Qul huwallahu ahad ni dia selai, bukan selai pun, tak sampai selai pun. Qul huwallahu ahad ni suku je. Jadi Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu falaq, Qul huwallahu nas kan. Qul huwallahu ahad yang kata selai tu, yang kata suku tu, satu bahagian. Maknanya Al-Quran ni satu bahagian, 2 bahagian. Qul huwallahu ahad ni walaupun nampak selai sikit ni, bukan selai pun, bukan selai kan, suku, dia dipanggil 3 bahagian. Makna Al-Quran ni tuan-tuan, tengok Ustaz, puan-puan sedang menonton rahmat Allah di Facebook, satu bahagian kita memang tak sempat nak baca, 2 bahagian tak sempat nak baca, memang tebal lah. Tapi bila kita baca Qul huwallahu ahad, kita umpama membaca satu bahagian yang macam Ustaz bagi tadi, mula tebal gitu. Jadi sebab itulah dahsyatnya Nabi kata, itulah Qul huwallahu ahad. Sebab itu kisah Qul huwallahu ahad ini pernah diceritakan tentang kisah kebijaksanaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika mana disebut kehebatan Sayyidina Ali ini, hadis Nabi Muhammad SAW,
Nabi kata apa? Kalaulah aku ini gedung ilmu, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib itulah kunci kepada gedung ilmu. Mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni orang yang cerdik. Macam mana? Baik, kisahnya Ustaz ringkaskan saja sebab nak baca hadis Nabi tak sempat nanti. Antaranya ketika zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat baca Quran pagi, petang, siang, malam. Sebab nak kejarkan khatam Al-Quran 30 juzuk. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia cerdik. Dia tak macam sahabat lain duduk pagi, petang, siang, malam baca Quran. Sayyidina Abi Thalib dia boleh keluar ke sana, boleh keluar ke sini. Sebab itulah sahabat tanya, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, engkau tak baca Quran ke macam kami baca? Pagi, petang, siang, malam untuk dapatkan khatam Quran." Sayyidina Ali kata, "Aku dah baca dah." "Macam mana kau baca? Kami nampak kau pergi sana, pergi sini, sedangkan kami pagi, petang, siang, malam baca pun tak habis, tak lagi mana-mana." Lalu Sayyidina Ali kata apa? "Mengapa aku mesti duduk macam kamu pagi, petang, siang, malam untuk mengejar pahala Al-Quran dalam keadaan tidak boleh buat apa-apa, sedangkan aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang baca Qul Huwallahu itu sekali, dia umpama membaca 1/3 Quran. Sebab itu aku hanya perlu baca 3 kali, umpama aku khatam 1 Quran." Inilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nampak tak? Sebab itu kalau orang dulu dia cerdik. Orang dulu tengok apa berlaku. Malam-malam sebelum dia tidur, macam mana pun nak tidur doktor, bawa bantal dia ada Yasin. Betul tak? Ada Yasin. Orang tu imam, orang dulu macam mana pun pagi-pagi dia baca Yasin. Kadang-kadang malam nak tidur dia baca Yasin. Orang Johor pula sampai ada kumpulan keyasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Quranil Hakim. Sampai tahap macam tu. Sebab ini ilmu juga. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang baca Yasin, Nabi kata dia punya pahala ditulis pahala 10 kali khatam Quran. Sebab itu orang dulu kalau kita mandikan jenazah dia doktor cantik. Rupanya amalan dia antaranya dia tak pernah tinggal baca Yasin. Dahsyat. Inilah orang dulu, walaupun dia tak ada kuliah maghrib macam kita tiap malam, tak ada kuliah subuh, tetapi mereka ni hanya ada malam Jumaat baca Yasin, tapi mereka hidup bersyariat. Subhanallah. Baik, jadi kita teruskan lagi. Ustaz, macam mana lagi Ustaz dia boleh berat timbang kita daripada masyar, keluahan? Kisah hebat. Macam mana Ustaz nak cerita ni, tuan-tuan terkejut, tentang sahabat Nabi yang suka baca Qul Huwallahu Ahad ketika peperangan. Baik, hadis ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hebat. Daripada Aisyah Mubasyirin Nabi Jannah, 10 lelaki perempuan yang dijamin masuk syurga, antaranya Sayyidina Aisyah, perempuan yang kedua selepas Sayyidatul Khadijah Al-Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi SAW, ada pun bahawasanya Nabi Muhammad SAW kata Aisyah, ba'asa rajulan ala sirriyah, telah mengutuskan. Lalu Aisyah kata Nabi Muhammad SAW telah mengutuskan seorang lelaki ketua tentera untuk apa? Ala sirriyah ta'ifatul bila jundi, iaitu untuk mengetuai satu pasukan tentera untuk berperang. Baik. Wa kana yaqra li ashabihi, ketika mana sahabat Nabi yang Nabi utus ni kata Aisyah dia mengetuai ta'ifatul bila jundi, satu pasukan tentera peperangan. Sebab itu Nabi utuskan sahabat pergi sana, Nabi utuskan sahabat pergi sana. Lalu sahabat yang diutuskan menjadi ketua ini, ketika mana pergi berperang, mereka tak pernah tinggal semayang. Maka kata Aisyah, wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fayahtimu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan sahabat Nabi ni kata Aisyah, dia suka dan dia akan baca pada sahabat Nabi yang lain qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul ahad fi salatihim, sampaikan dalam semayang dia pun fayahtimu, dia tutup juga macam mana membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu sebab dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kita tengok kadang-kadang imam rakaat pertama dia baca surah panjang, tapi yang kedua dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Jadi sebab itu sahabat Nabi ni kata Aisyah, dia suka baca qul ahad, dia baca pada sahabat-sahabat. Kalau dalam semayang pula macam mana pun dia tutup, dia baca qul ahad. Baik. Falamma raja'u, tatkala maka apabila telah pulang mereka semua pasukan tentera ni balik ke masjid ataupun ke Madinah, zakaru zalika lin Nabi SAW, lalu mereka pun menceritakan pada Nabi Muhammad SAW apa yang dibuat oleh ketua tentera ni
yang menjadi ketua mereka, dia suka baca qul huwalahad, sampai kadang semayang pun baca qul huwalahad, tak pernah tinggal, dan untuk semayang pun qul huwalahad. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, inilah Muhammad SAW, Nabi kita. Nabi ni, dia kalau dengar orang cerita, dia tak terambil. Nabi akan panggil dulu orang yang dikritik tu untuk tanya dia, apakah benar kamu buat? Sebab itu ini satu pengajaran untuk kita. Andai kata orang datang kepada kita cerita yang bukan cerita, tanya dulu orang yang kena kata tu, betul ke awak kata macam ni? Dia cerita. Sebab itu Nabi pun tanyalah kepada lelaki yang kata ketua tentera tadi yang diutus untuk mengetahui pasukan tadi, mengapa dia buat macam tu. Lalu Nabi kata apa? Li'ayy syai' yasna' zalika, li'ayy syai'in yasna' zalika. Kenapa kau buat macam tu? Yasna' ni buat. Kenapa kau buat macam tu? Kenapa kau suka baca qul huwalahad? Kau baca kat sahabat dan kau tutup semayang pun dengan sahabat, kau semayang pun dengan qul huwalahad. Mengapa kau suka baca qul huwalahad? Fasa'aluhu. Lalu Nabi pun tanya dia. Faqala. Lalu lelaki itu pun jawab. Subhanallah ya. Lelaki itu jawab depan Nabi Muhammad SAW. Li'annaha sifatur rahman. Itu Ustaz suka baca qul huwalahad tu. Li'annaha sifatur rahman. Li'annaha ha ya'udu ila qul huwalahad al-ikhlas. Kerana qul huwalahad itu, kata sahabat Nabi yang seorang ni, yang ketua tentera tadi suka baca, orang lain nak kritik lah dia suka baca. Sifatur rahman, kerana dalam surah qul huwalahad itu ada menceritakan tentang sifat Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah Tuhan yang satu. Allahus samad, Allah tempat tumpuan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak Allah beranak dan tidak pula Allah diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak ada siapa pun boleh meniru zat Allah Subhanahu wa taala atau menyerupai zat Allah. Sebab itulah sahabat Nabi ini suka, sebab dia surah tu dahsyat kalau kita baca, dia menceritakan tentang sifat Allah Taala yang Maha Esa. Sebab tu kalau ustaz lah, kalau tanya ustaz imam, ustaz suka buat qul huwalahad, senang nak khusyuk, senang nak khusyuk. Tengok tangan ustaz kata ustaz dalam sembahyang ustaz selalu kalau suka ustaz ambil surah yang ustaz boleh khusyuk. Sampai qul huwalahad, lepas amin, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad Tuhan yang satu. Senang nak khusyuk. Allahus samad, Allah tempat tumpuan. Lam yalid wa lam yulad, tidak Allah beranak dan tidak pula Allah diperanakkan. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak pula Allah itu boleh ditiru zatnya atau menyerupai zatnya. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Sebab itu sahabat ini menceritakan surah itu cantik. Dia menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang esa. Wa ana uhibbu an aqra biha. Dia tak malu berdepan Rasulullah, dia kata apa? Dan aku memang suka membaca surah qul huwallahu ahad ini. Dia berkata begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu lepas Nabi dengar sahabat ni kata macam tu, Nabi pun sebut, "Akhbiruhu." Berilah tahu kepada lelaki itu. Sebab itu Nabi cerita pada orang yang bertanya ni, sesungguhnya laki-laki tadi yang kamu tanya, yang kamu kata dia suka baca qul huwalahad tu, aku dah tanyalah dia. Akhbirhu, bagi tahu pada dia. Innallaha yuhibbuhu. Innallaha yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai dia yang suka membaca qul huwallahu ahad. Sebab itulah orang dulu dia tak tinggal baca qul huwallahu ahad. Sebab itulah kalau kita dengar ada setengah orang dia suka amalkan baca qul huwallahu ahad. Sebab orang baca qul huwallahu ahad ini rupanya di timbangan pada mahsyar, kenapa berat timbangan dia? Sebab Allah cinta pada dia, Allah sayang pada dia. Saya nak tanya, andai kata Allah sayang kepada kita, andai kata Allah sayang pada orang baca qul huwallahu ahad, Allah sayang dia masuk neraka ke masuk syurga? Sebab itu jangan pandang rendah pada qul huwallahu ahad. Baik. Lalu saya tutup, boleh? Masa pun dah nak sampai ke penghujung. Ustaz, macam mana kekuatan qul huwallahu ahad ini, kalau betul lah tadi kita nampak dia amalan, yang kedua dia boleh berat timang pada mahsyar, Allah sayang pada dia, hebat dia baca Quran sebegitu Ustaz, walaupun nampak selai gitu. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, hadis ini Ustaz ambil hadis sahih, hadis ini riwayat At-Tirmizi. Baik.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pusingan ketiga. Apakah kekuatan keluahan? Macam mana dia dimasukkan ke syurga dengan amalan keluahan? Baik. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Boleh? Dan hadis ini ada 2-3, tapi dalam masa terbatas ini Ustaz ambil dulu Abi Hurairah dulu ya. Baik, Ustaz baca sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Aqbaltu ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Sayyid Abu Hurairah duduk dekat Nabi Muhammad SAW. Fasami'a rajulan yaqra. Maka tiba-tiba bila Abu Hurairah duduk dengan Rasulullah, fasami'a fa usababiyah, maka telah mendengarlah Abu Hurairah dengan Rasulullah, rajulan, seorang lelaki, yaqra, membaca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu apabila lelaki itu habis baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad, faqala Rasulullah SAW, Nabi pun cakap, Nabi pun bersabda. Abi Hurairah terkejut. Nabi kata apa? Wajabat, wajabat, wajabat. Bukan hanjabat, bukan hanjabat, bukan hanjabat kan? Wajabat, wajabat. Maksudnya dia wajib, dia mesti, dia wajib. Bahasa kita dia mesti, wajabat, dia wajib. Fasa'altuhu maza ya Rasulullah. Terkejut Abi Hurairah. Lalu Abi Hurairah bertanya, apa dia yang wajib ya Rasulullah? Apa yang wajib, apa yang dia mesti, apa yang dia wajib ya Rasulullah? Sebab itulah Abi Hurairah terkejut kenapa Nabi kata macam tu, dia wajib, dia wajib, dia wajib, dia mesti. Sebab itu Abi Hurairah tanya kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun bersabda, wajabat al-jannah, dia wajib masuk syurga. Wajabat al-jannah, dia mesti masuk syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilham. Sebab itulah faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah pun berkata, fa'aradtu an azhab ila ar-rajul fa ubashshirhu. Lalu lepas aku dengar Nabi kata macam tu, aku pun nak pergi pada lelaki itu nak bagi tahu dia tentang berita gembira ni, dia baca qul huwalahad, dia boleh masuk syurga. Summa fariqat an yafti an yafu tani al-ghada ma'ar Rasulullah SAW, summa zahabat ila rajul fa wajadtu qad zahaba. Lalu saya pendekkan saja, lalu ketika kata Abu Hurairah, aku nak pergi kat lelaki itu nak bagi tahu bersama Rasulullah, tiba-tiba lelaki itu dah tak ada, dah menghilang. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini nampak kita tak tahulah lelaki itu malaikat ke, orang ke, ataupun memang dah pergi. Sebab itulah dalam hadis ini nampak tak, inilah kekuatan qul huwallahu ahad. Sebab itu jangan terkejut, ada orang suka baca qul huwallahu ahad, ada orang baca qul huwallahu ahad. Tengok macam mana kita hari ini, kita sembahyang witir, dia lagi pun rakaat terakhir baca qul huwallahu ahad. Baik. Lalu hadis kedua, masa terbatas, masa injury time, masa kecederaan. Ustaz ambil lagi satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi jangan tinggal qul huwallahu ahad. Baik. Daripada Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, sahabat Nabi terkenal, riwayat hadis Nabi, anna Rasulullah SAW qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hatta yahtimuha, sampai habislah dibaca, asyara marrat, 10 kali. Sebab itu ada orang suka baca qul huwalahad 10 kali. Apa jadi tuan? Banallahu latu qasran fil jannah. Nabi kata, nescaya Allah akan bina untuknya qasran. Qasran ni apa? Istana di syurga. Sebab itu jangan pandang rendah pada qul huwalahad. Andai kata kita tolong masjid surau, Nabi kata, man bana masjidan lillah, barang siapa bina atau bantu bangunkan rumah Allah, bana Allahu lahu baitan fil jannah, Allah bina sebuah rumah untuknya di syurga. Itu orang tolong surau, tolong masjid, Allah bina sebuah rumah untuknya di syurga kalau dia bangunkan rumah Allah. Tetapi nampak, barang siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali, Nabi kata bana Allahu lahu qasran, Allah akan bina untuknya istana. Mana besar doktor?
Istana ke rumah? Mana cantik? Rumah ke istana? Istana. Sebab itulah ada orang sebelum tidur dia suka baca Qul Huwalahad. Ada orang pencen pagi-pagi dia bangun macam mana pun dia baca Qul Huwalahad 10 kali. Ada orang petang-petang lepas asar dia baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syarrul fil ardi wa la fis samai wa sallallahu 3 kali. Lepas tu dia pun tambah Qul Huwalahad 10 kali. Sebab itulah bila umur kita 40, 50, 60, 70, 80 kita kena cerdik, kita kena banyakkan amalan. Daripada amalan yang kita buat, kita juga kena tahu ada nikmat-nikmat Allah pada umat Nabi Muhammad. Amalan tu nampak biasa, tetapi bila kita lakukan, dia boleh mengawal ataupun dia boleh membantu kita cover balik yang mana kita terlepas masa umur 20, 30, 40 dulu. Inilah dia kekuatan dia. Dan saya tutup dengan satu hadis Nabi, jangan marah lagi. Hadis ini Masya Allah, Tabarakallah, boleh. Dan ini kisah bagaimana ada setengah jemaah dia tak nak baca. Dia tak nak baca 10, dia tak puas. Baik. Lalu hadis ini menarik. Sebagai penutup daripada Ustaz, ada sahih riwayat At-Tirmizi. Subhanallah. Boleh ya? Baik ya. Ustaz pun baca hadis ini. Kisah dia daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu. Baik. Faqala Umar Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab pun bertanya Rasulullah. Sebab Sayyidina Umar dia dengar Nabi kata siapa baca 10 kali Allah bina istana untuknya di syurga. Lalu kata Sayyidina Umar apa? Ya Rasulullah, iza nastaksiru ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau kami baca lagi banyak daripada 10, macam mana ya Rasulullah? Sebab itu kalau kita 10 tu dapat satu istana kat syurga, sikit sangat. Rasa nak baca lagi banyak kan? Tok Imam kan? Sebab itu Sayyidina Umar, lelaki yang dijamin masuk syurga, dah confirm pun tanya, ya Rasulullah, iza nastaksiru, kalau kami baca banyak lagi, kalau 10 dibina istana di syurga, kalau banyak lagi macam mana? Nabi kata apa? Dengar betul. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Aksar wa adyab. Aksar wa adyab. Lagi banyak kau baca, wa adyab. Ayyab taib. Lagi baik. Lagi banyak kau baca, lagi baik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Sebab itu saya tutup dengan hadis ini. Ada orang dia tak nak baca 10. Dia akan baca sampai 50, 100 atau 200. Tapi masa dah tak ada. Tapi boleh tak satu lagi fungsi, satu hadis lagi, supaya tuan-tuan, saya nak baca yang 50 ke 100 ke, nanti tuan-tuan marah tak apa, saya ambil yang paling tinggi sampai 200. Baik. Lalu Ustaz baca, benar ke Nabi kata kalau baca lagi banyak, lagi bagus? Ya. Ustaz ambil satu hadis lagi Nabi. Antaranya Ustaz ambil hadis ini, hadis Nabi Sahih riwayat Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini bukti. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Man qara'a kull yaum mi'atai marrah. Barang siapa yang membaca setiap hari mi'atai 200 kali. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muhiya anhu zunubu 50 sanah. Lalu Allah akan, muhiya ni apa? Lalu Allah akan padam dosa-dosanya 50 tahun yang lalu. Sebab itu bila umur kita bang 60, tengok tangan Ustaz, kalau betul kita baca Qul Huwalahad 200 kali, Tok Imam, kita rajin amal, Allah terima. Nabi kata Allah ampun dosa kita 50 tahun lalu, 50 tahun Allah padam. Tinggal umur kita 10 tahun, yang masa umur 10 tahun. Sebab itulah kalau kisah syurga tadi itu memang betul. Kalau umur kita 1 sampai 10 tahun, apa sangat dosa yang kita buat? Kalau 1 sampai 10 tahun, nak tulis malaikat raqib atid, nak tulis jahat, macam mana malaikat atid? Sebab masa tu belum baliklah lagi. Inilah kisah benar Qul huwallahu ahad. Jadi betul lah Nabi kata macam mana kisah keluar itu wajabat al-jannah. Wajib dia masuk syurga. Jadi mudah-mudahan kuliah maghrib malam ini boleh memberi kita satu nikmat ibadat. Nyatalah rahmat Allah itu besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur kita tidaklah boleh sampai ke 200, 300, 400 tahun. Tetapi bila kita boleh pergi 60, 70, 80, 90, 100. Kita tak boleh lawan umat Nabi-Nabi Rasul terdahulu. Tetapi kita digunakan dengan amalan yang banyak. Iaitu walaupun sikit, tetapi dia boleh memberatkan timbang kita di pada masyar. Mengatasi umat-umat Nabi-Nabi Rasul-Rasul terdahulu. Alhamdulillah. Jadi selamat beramal.
Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr, kerana kita juga nak solat qabla isya' berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fa aqulu qawli hadza assalamu alaikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang, insya-Allah.